Assalamualaikum geng, bersama aku lagi Zafri dalam channel We Bro. Hari ni kita ada collaboration dengan ID Studio. Hai. Okay. Semakin terkenal ya Adam. Kenapa? Saya nampak di beberapa channel lain. Beberapa channel lain? Di manakah itu? Di manakah? Tajuknya apa tah, bercinta apa tah. Saya Bercinta? Yang itu tak payah cerita. Yang tu baru orang pergi tengok dah. Kalau nak naikkan view kena sebut benda tu. Tapi itu okey lah, tu dekat channel lain lah. Saya dipanggil, dia jemput saya, so saya pergilah. Saya ni senang, kalau orang jemput saya, insyaAllah saya datang. Jarang lah saya sidai orang. Tanya, kalau tak percaya tanya sebelah ni. Jarang. Itulah. Okay. Okay. So tadi kita dah borak sikit pasal part 1. Okay. So kita sambung terus, yang mana Kumar sekarang dia travel the world lah. Okay, ini menarik. Ini menarik. Okay. So dia travel the world untuk mencari ubat untuk mengubati Bonnie. Okay. Dan bila kita nampak tempat-tempat yang dia pergi, rupanya adalah tempat-tempat yang dia hantar Straw Hat Pirates. Okay. Ya, betul. Adam pun dah buat TikTok pasal ni. Cuba cerita sikit Adam. Okay, waktu saya buat, sebab time kita record ni reaction saya tak kuat lagi. Kita by the time kita record ni lah. So bila saya tengok tu, saya macam ini macam tempat chopper ni, saya cakap kan. And then yes, itu adalah tempat di mana chopper training lah kan. Dan kita pergi panel seterusnya, Castle Mihawk, pulau yang Mihawk tu. Zoro train. Lepas tu kita dapat tengok pulau yang Vegapunk tu, which is Frankie train. And then kita pergi ke Tekloa Wolf, tempat yang RA jumpa Robin. And then kita dapat tengok Weatheria, tempat Nami. Dan kita dapat tengok the man himself, the legend Hercules, yang train Usopp. So saya rindu abang, dia cakap Usopp pum. Saya rindu lah. That's why saya tengok terkelakar. So rupanya sebenarnya Kumar ni dia hantar pasukan Mugiwara ni ke tempat-tempat yang dia dah tahu, untuk macam mana saya nak explain lah. Tempat yang dia dah pernah pergi. And dia tahu kalau dia hantar situ ada benefit untuk orang tu. Dia rasa sesuai lah. Ya, betul. Contoh macam yang pulau burung tadi tu, okey, dia hantar chopper situ. Weatheria, dia tahu Nami tu navigator, dia hantar Nami ke situ. Pulau Vegapunk tu banyak teknologi, dia bagi Frankie pergi sana. So lepas tu Hercules tu kenapa Robin dihantar menjadi hamba? Tak. Adakah dia tahu Robin boleh melalui kesakitan itu sekali lagi? Okey, yang ni saya counter sikit. Sebab dia tahu RA ada kat situ. Sebab dia tahu Revolutionary Army ada kat situ. Okey. Tu saya counter sikit. Tapi saya tak terfikir yang pasal hamba. Sebab aku tahu explanation orang akan macam tu. So aku macam okey. So okay. Dan menarik Easter egg yang Oda letak ni memang menarik Saya panggil benda ni Easter egg lah kan, detail kan. So menarik, memang sangat-sangat menarik. Saya buat dekat TikTok. Ya, betul, saya buat video ni kat TikTok. Alhamdulillah, saya rasa by the time video ni keluar dah 10k kot. Alhamdulillah. First time saya buat review kat TikTok dapat 10k lah. First time. So thank you lah kepada yang dah tengok tu. Thank you so much sebab sudi layan. Okay, terbaik. Tekan follow sekali. Okay. Hari tu kita collect first time 200, lepas tu 300, lepas tu sekarang dah 400 lah. Okay. Dah mungkin insyaAllah 400 lah. Dia naik. Alhamdulillah dia naik. Walaupun tak banyak, tapi dia naik. Okay. Alhamdulillah. Okay bang, seterusnya. Yang itu kita dapat tengok Belo Betty dengan Molly. Okay, sebelum aku nak pergi part situ, aku suka part yang waktu dia teringat dia pergi tempat-tempat ni dan dia ada sedikit sedih dah. Yang mana narrator ada bagi tahu, dia macam bukan narrator lah, dia teringatkan kata-kata doktor yang pernah bagi tahu dia. Anak kau ni ada 5 tahun je lagi. Paling okey pun, paling dia boleh hidup pun umur dia 10. So di hujung panel last tu dia menangis sebab kita tahulah dia tak jumpa lagi penawar. Ya, sedih, kesian kat dia. Okey. Tapi bang, dia macam mana kita nak cakap Benda ni sepatutnya saya nak cakap nanti kat Vegapunk, tapi tak apalah saya cakap sekarang. Walaupun Bonnie tu bukan anak dia tau. Okey, Bonnie tu bukan anak dia. Dan dia tak pernah janji pun dengan Genie nak jaga Bonnie. Tapi dia jaga Bonnie tu macam darah daging dia sendiri bang. Itu satu benda yang
I really respect this man lah. Which is nanti kan dia buat deal dengan Vegapunk kan, which is deal yang to be honest memang membunuh diri dia sendiri. Okay, faham. Tapi part yang jaga Bonnie tu aku rasa dia cakap kat begini. Dia cakap Dia cakap ya okey lah. Dia sangat Genie mati tu. Tapi still I mean like yalah, pengorbanan dia buat. Pengorbanan dia lah. Okey lah, tu je nak tambah. Okay, so kita nampak dia jumpa kapal Revo Army dan kapal berwarna hitam. So di sinilah orang mula bertanya. Okay. Antara clue the man marked by flames adalah dia naik kapal berwarna hitam. Adakah orangnya Monkey di Doragon lah? Okay. Nah, dia kan tak ada function. saya tak pernah kata begitu sekali ya. Nampak? Kita ada hater yang sebenar guys. Okay. So Adam kata dragon tak function, tapi dalam chapter ni dia function ya guys. Okay. So sebelum kita masuk part function tu, kita nampak lah dragon ni tengah berborak sebentar dengan Kuma. Tapi sebelum tu disclaimer saya tak itu main gurau je kan kat bawah kata saya tak suka dragon saya dragon tu saya tunggu dragon ni punya gerakan. Tipu lah tu. Okay. So kita dapat yang perempuan ni sebenarnya yang kita borak itu kan, yang 2-3 minggu lepas tu sebenarnya adalah Belo Betty. Rambut panjang. Okay. And then kita dapat info lah yang Eva dengan Inazuma dah masuk dekat penjara. Okay. Ada orang pun buat relax je. Tu plan dia. Yelah, memang plan. Kalau kau tengok video aku dah, banyak-banyak benda aku menganjing dragon ni tak pernah sekali pun aku sebut apalah dragon tu hantar biar je Ivankov terperuk kat penjara. Tak pernah sekali. Tak ada sekali. Sebab dia tak rekod lagi. No, I know my words. Okay, I know which points that I will can make. Okay, so kita nampak yang diorang kata Kuma dah famous, dapat gelaran Tyrant, Pirate. Okay, and then si Belo Betty minta izin lah nak jadi Captain East. Okay, minta izin kat Kuma, minta restu sebab itu adalah tempat Genie. Okay, so settle. And then kita nampak yang Dragon sebut pasal Sabo and Koala. Okay, lepas tu sampailah part sini Dragon Function guys. Ini historical moment ni guys. Dia suruh cari Vegapunk. Dia suruh cari Vegapunk. Nampak? Function gila. Function lah. Okay. So Dragon Kuma pun kata thank you for the lead. Terima kasih lah kan bagi info tu. Lepas tu dia orang buat macam apa panggil lah? Ada tumbuk-tumbuk badan tu. Okay. Member. Bro. And then Dragon sebut go where the winds of fate take you. Dan tulisan ni dibold kan? Kenapa winds yang disebut? Adakah udah tease kita? Jangan buat saya hype lah. Jangan. Which is next hype lah. Kalau kuasa dia angin hype lah. I mean like bukanlah dia akan jadi angin Omi, tak ada lah. I mean like mungkin dia akan dragon ke, I mean like serpent dragon ke whatever ke yang ada kaitan dengan angin. Ini tengok video Agus ke? Tak. Okay. So we bro tengok video Agus Alhamdulillah. Bagus. Tengok aku tak pernah skip dalam video Agus tu. 80 orang tu salah seorangnya aku. Wah, okay. Mantap. So kita kuasa dragon ni itu aku tak nak sebut sebab aku dah pernah pun borak pasal ni. Betul. Prediction level fruit dia. Kita tengoklah nanti. Right, so Bonnie tumbuk orang ni tak ada apa sangat. So ni pun a great callback lah sebab dalam Egghead kita tahu yang memang Bonnie dengan Kuma pernah pergi Egghead. Pernah jumpa Vegapunk. So kita nampaklah pertemuan dengan Dr. Vegapunk. Lepas tu diorang pun nganjing each other. Kau ni rupa pelik lah. Kau lagi pelik. Menganjing each other. And then kita nampak Bonnie bergaul dengan Sentomaru. Interesting juga sebab Sentomaru tak serang Kuma sebab Kuma time tu wanted man. Interesting juga kat situ.
Faham. Mungkin sebab dia rapat dengan Vegapunk kan. Mungkin sebab dia like dia belum jadi Marine lah. Oh, dia belum time tu. Kan lepas time skip yang dia kata dia dah ada jawatan. Nampak? Ingat? Oh, ya. Okay. Dia jadi Marine lepas time skip tu kan. Okay. Alright. Okay. So Vegapunk bagi tahu kan Kuma tanya satu dunia, dia tanya pasal penyakit ni, ramai tak tahu, tapi bila dia sebut dia dekat Vegapunk Sapphire Scales, Vegapunk terus cakap aku boleh buat ni, tak ada hal bro. Tapi kurang ajar orang tua ni. Orang tua ni kurang ajar. Ada tapinya tu. Ada tapinya. Okay, tapi dia akan tapi dia nak buat Kuma ni jadi bahan uji kaji. Dia nak produce clone lah kan. Dia nak produce clone. Betul. Dia tak ada pun nak bagi tahu Kuma yang kau akan jadi cyborg ke. Tak ada. Dia asalnya nak produce clone. Okay. And then lepas tu Kuma macam was-was lah kan. Macam apa ni kan? Kau nak tukar anak aku jadi cyborg kan? Sebab yelah, stem cell transplant ni untuk Bonnie kan. Okay. And then bila Vegapunk check maklumat pasal Kuma ni, kau ni darah lain. Darah Melayu. Kau ni bukannya. Terkejut dia. Lepas tu Vegapunk kata, kau tahu kan aku kerja dengan kerajaan. Dia orang macam cari kan darah bukan ni, ataupun tak suka darah, I don't know lah. Aku percayakan dragon. Nampak. Kuma percayakan dragon. Korang ni? Korang yang tengok ni? Come on lah guys. Kita kena percaya dragon. Have faith in dragon, man. How many times I'm gonna tell you guys. Okay. Yang kecil tu apa? Yang dragon kecil tu dekat kami ni? Dragon kecil bukan dekat tong sampah dekat orang yang lebih sesuai menerimanya. Okay. Si Kuma ni pun tanyalah kan, kenapa darah aku ni sesuai sangat. Tapi Vegapunk cakap darah lain tak boleh nak buat uji gaji ni. Darah engkau je perfect model untuk buat clone ni. Okay. So Vegapunk dengan muka villainnya dan muka jahatnya, dia kata kalau kau dema darah kau, buatkan jadi clone, aku akan kira hutang kau ni, hutang bayaran kos medical ni semua kosong lah, aku bagi free lah. Kira settle lah sebab kau tak ada duit kan. Saya muka dia macam tu. Muka tak ada duit. Okay. Lepas tu Kuma kata aku kan boleh tolak pun kan. Okay. Tapi dia tanya soldiers ni untuk apa kan? Clone ni untuk apa kan? Nak cuba cerita sikit lah. Dia kata ini untuk world peace lah. Senang saya terus ringkaskan, untuk keamanan dunia. Keamanan dunia. Tapi dia tak tahu yang dia orang berdua lah, basically both of them tak tahu yang macam nanti yang jadi. Dia tak tahu sebab dekat Marijoa tu dah planning lah. Dia dah planning dah awal-awal. Okay. So betul, clone tu sebenarnya niat asalnya nak melindungi yang lemah. Okay. So bila Kuma dengar benda tu, dia pun setuju sebab yelah, dia punya ideologi pun ke arah tu juga kan. Okay. Lepas tu okay, yang ni boleh skip. Okay, and then kita nampak satu ayat yang power daripada Kuma. Honestly, if it cure Bonnie, I would have made a deal with the devil himself. Please just save her. Maknanya Kuma kata kalau aku kena buat benda yang teruk pun, aku sanggup untuk selamatkan anak aku. Ya, betul. Sebab tu tadi awal-awal saya cakap tu, bukan anak dia tau. Tapi nanti guys, ni saya tease sikit kan. Nanti korang tunggu saya punya podcast episod 6 dengan Wan Kamal lah. Korang dengar lah dia punya ceramah tentang, bukan ceramah lah, dia punya kisah. Dia explain tau pasal Bonnie dengan Kuma, Genie dengan Kuma ni. Korang dengar nanti dekat ID Studio. Memang bila rakam dah? Beberapa semalam saya jumpa dia. Anda banyak jumpa orang lah minggu ni. Okay. Banyak plan lah sikit. Ada banyak benda sikit nak kena buat. Anyways punya hal lah.
Universe okay. Aku dengar universe ni aku agak trigger sikit. Okay. So baru sampai Marijoa kan. Dia sampai Marijoa. So Vegapunk pula. Kita nampak Sanjay Garcia Saturn. Sebab tu aku sebut dekat kodek yang part 1 tadi, aku cakap tak sangka Saturn sesignifikan ini. So, betul. Sepenting ini. So rupanya Saturn punya plan, sebab dia Minister Science Weapon Defense kan. Plan dia lain. Plan dia cloning untuk membunuh lah, untuk membunuh manusia. So nampak muka jahat dia tu kat situ. Muka jahat lah. So sinister face. So Kuma dan juga Vegapunk telah pun kena kencing dengan Saturn. Dia punya ironi dia apa tau, dalam chapter kali ni saya suka. Okay, atas tu memang betul nampak evil tau. Bawah tu ingat benda ni akan jadi benda baik tau. Dua-dua senyum macam tu. So macam no man, no. So kita nampak lah kenapa dia orang panggil tu pasifista. Dia daripada perkataan pacifist. Kalau tak tahu pacifist tu apa ni, orang yang nakkan keamanan lah, pacifist. So why don't we call them a pacifista? Yes, exactly. To help people macam kartun ni tu. To help people, my ass. Jangan salahkan dia orang berdua tu. Saya tak salahkan dia orang berdua. Jangan risau. Saya takkan berlakon jadi dia orang dua ni. Ini bukan karakter untuk saya lakon kan. Habis tu nanti kalau yang kata kita nak berlakon dua orang tu, kita nak berlakon apa? Itu rahsia kan? Adalah. Boleh dipikirkan lah. Boleh dipikirkan nanti lah. Okay. Right, so tadi kita tanya dulu overall rating daripada Adam chapter kali ni. 9. Saya bagi 9. Sebab tinggi, sebab yang Easter egg tu saya suka gila. Saya suka sangat. Saya suka sangat. Lepas tu yang panel yang nampak Saturn memang sinister ni saya suka juga. Satu saya bagi 9. Lepas tu saya dapat buktikan dekat fan-fan yang bising-bising pasal dragon ni, dragon tu ada function. So saya bagi 9 lah. Allah, orang dengar tu. Abang macam mana? 8? Aku bagi 9 sebenarnya. Memang sebelum kau cakap 9 tau aku dah plan 9. Bukan sebab aku nak tiru kau ke apa. Baik, menarik. Okay. Reason dia, this chapter dia ini adalah One Piece. Macam nak cerita ini adalah something yang resemble One Piece punya chapter. Faham tak? Macam mana Oda ties everything dekat dalam satu chapter. Menggunakan side character, which is Bartholomew Kuma lah. Kan? Macam mana dia bagi tahu Bartholomew Kuma teringat Amka. So macam ni dia bagi tahu yang Kuma ni dulu dia Sabaudi, dia hantar orang pergi sini, rupanya dia pernah pergi pulau-pulau ni, and then dia pergi tu untuk cari cure untuk Bonnie. Sekejap, boleh interrupt sikit? Tak boleh. Balik siap sama-sama. Sila. Dekat TikTok saya, kat video yang saya buat tu, ada orang tanya tau. Ada orang cakap, dia tanya, boleh jadi tak yang sebenarnya Kuma ni dihantar orang-orang, which is yang dia jadikan Kuma Airline ni, dia hantar orang-orang ni ke tempat yang dia pernah pergi. Which is I don't think so. Kalau saya punya pendapat, I don't think so. Tapi kat Mugiwara, dia cakap macam ni, orang-orang yang Kuma hantar selama ni, semua orang lah yang Kuma hantar, termasuk bukan setakat Mugiwara je, orang-orang lain adalah ke tempat-tempat yang dia pernah pergi. Maksudnya tempat-tempat yang dia tak pergi, dia tak hantar. So saya rasa tak lah kot. Yang Mugiwara ni saya rasa memang dia dah plan. Yang lain tu saya rasa tak lah. Aku rasa Aku rasa syarat Devil Fruit tu macam main game Pokemon. Kau kena pergi tempat tu dulu, baru kau boleh hantar orang ke tempat tu. Okay. That's my opinion lah. Alright, kalau macam tu saya boleh terima. Waktu dia cari penawar untuk Bonnie kan, yang dia pergi tempat Mihawk tu kan. Mihawk bagi tahu dia sunyi. Aku perlukan perempuan. Time tu bukan dia ni Marine Hunter. Barulah dia hantar Verona pergi teman ni Mihawk. Nampak? Berapa puluh tahun lepas tu
Okay. Okay, sama balik dekat point aku tadi. Okay, so aku nak cakap yang yelah, banyak benda yang dalam satu chapter ni dia berkait dengan chapter-chapter lain, which is something yang bukan nak cakap mangaka lain tak boleh buat, tapi itulah level Oda yang aku letakkan level Oda di tempat yang di tahtanya kerana benda-benda gini lah. Macam mana dia bawa benda yang beratus chapter lepas, berpuluh tahun yang lepas, dalam dunia nyata, dia bawa balik dekat chapter ini. Okay, contohnya yang tadi time skip tu, lepas tu okay, of course lah, yang waktu dia jumpa Vegapunk dekat Egghead. Lepas tu dia ada borak dengan Dragon, and then dia ada bagi tahu okay, kenapa Dragon tak pergi tolong ni ke apa ke kan. Ivankov masuk penjara, relax je kan. Mungkin Oda nak cuba menjawab beberapa pertuduhan yang diberikan dalam suatu cuti ni. Mungkin itu sedikit jawapan, tapi itulah yang I have to respect Oda for that lah. Kalau fan anime lain mungkin bila nak jumpa Luffy ni, bila nak lawan ni, it's not us lah kan. It's not us lah. Ya. Okay. Okay. Ada lagi nak tambah Dam? Untuk chapter ni? Untuk chapter ni tak ada. Okay. Berapa minit lagi? Sekarang kalau ikut termasuk dengan part 1 tu 40 lebih lah. Okay. Kita sikit lah. Okay. Chapter 1100 yang ditunggu ramai. Okay. Any predictions? Dragon. Stick lagi. Dragon. Sebab saya tengok video dekat TikTok tu, dia kata Oda suka main dengan nombor. So saya macam okay, mesti Dragon. Okay. So dragonnya di mana? Sama-sama ya, saya tak tahu. Tapi saya rasa kita akan dapat tengok Kuma juga, which is macam mana Kuma boleh join Shishibukai. So flashback ni tak habis lagi? Belum. Mungkin dah habis kat 1100 lah. Okay, chapter depan flashback Okay. Mungkin. Okay. Right, so cakap pasal Dragon, yes, aku pernah buat video. Dragon muncul dekat chapter 100 waktu dia selamatkan Luffy. Okay, so ada peluang untuk Oda buat dia punya math piece. 1000 chapter kemudian, 1100, Dragon muncul lagi menyelamatkan someone, mungkin menyelamatkan Luffy lagi. Okay, the initial video tu aku cakap menyelamatkan Luffy lah. Okay, kan, sebab dekat Egghead kan, okay, itu apa, 10 chapter sebelum ni lah. Okay, tapi kita sekarang dalam situasi yang mana bagi aku kalau Dragon muncul kat Egghead pun tak sempat. Untuk chapter depan memang tak sempat lah. Okay. So sebab bagi aku kalau Dragon nak pergi Egghead, Kuma kena sampai Egghead dulu. Kuma pun tak ada lagi kat Egghead ni kan. Macam ni kalau awal-awal chapter dia buat Kuma dah sampai, ending chapter tiba-tiba Dragon sampai. Dia untuk fan menarik. Untuk fan memang nakkan benda tu. Aku pun nak benda tu. Tapi dari segi storyline, kau tahu tak bila habis flashback, Oda akan buat apa? Dia akan update. Oh, ini kat sini, ini kat sini, ini kat sini. Macam Among Us. Macam Among Us tu. So macam mana dia nak buat semua tu? Kuma sekali dah sampai. Lepas tu Kuma mungkin kalah dengan Saturn ke. Lepas tu ujung-ujung ada Dragon. Agak susah lah kan. Kalau One Piece ni 40 page boleh lah. Tapi like I said, as a fan memang mengharap benda tu, tapi maybe no lah. Okay, satu soalan lagi. Satu soalan. Adakah chapter 1100 dapat mengalahkan hype Sasuke jadi pokok? Sasuke jadi pokok tu tak hype dah. Aku tak tahu kenapa dia orang hype. Aku tak tahu apa yang hype punya benda ni. Okay, sebab dia kena gigit. Okay, sebab Sasuke kena gigit. Itu saya dengar dia orang buat podcast. Okay, sebab Sasuke kena gigit. Tapi saya lupa nama karakter yang gigit dia tu. Lepas tu Boruto tu dia dah train dengan Kashin Koji. Yang Jiraiya tu. Yang Jiraiya tu. Lepas tu sekarang dah ada katak bang. saya macam katak tu Kashin Koji. Menarik tu. Aku no comment lah. Okay, Naruto Boruto ke Naruto ke balik-balik benda tu lah.
karakter yang yang dah mati tu dia bawa balik lah. Contoh kita ada Edo Tensei. Even kalau Jiraiya dah mati kan. And then tak boleh buat Edo Tensei sebab tak jumpa mayat dia. Tiba-tiba ada pula Kenshin Koji ni. So macam Naruto aku malas nak cakap banyak, nanti ada yang marah. Tapi begitulah. Kalau korang nampak pattern cerita Naruto, macam tu lah. Tapi saya nak tanya lah, Kashin Koji tu dia muncul lepas Kishimoto ambil alih ataupun sebelum? Kalau abang tahu? Aku tak tahu. Aku rasa sebelum. Tak apa, nanti tanya Amka ya. Kashin Koji kita betul kan kat sini Baik, daripada One Piece jadi Kashin Koji ya. First appearance Boruto ke Naruto? I think Boruto, tapi saya tak pasti kan sebab Kishimoto ambil alih kan, separuh dah half tu baru dia ambil alih. Even kalau dia tak ambil alih, dia ambil alih ke bukan like storyline tu memang dia ke? Oh ya, betul juga kan. Faham? So tapi semua faham kan point aku tu kan. Faham. Sebagai fan faham. Dia kan merindui yang mati lah. Okay, settle. Okay, so itu saja. Kita jumpa dekat the next video. Harap-harapnya chapter 1100 is a hype chapter lah. Dan insyaAllah kita akan collab juga, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum. Ciao. Bye-bye.